Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrana Batrisha dari Kumpulan 5 dan hari ini saya akan membentangkan topik berkenaan modernism. Seterusnya, sebagai pembukaan, definisi modernism ialah keadaan yang baharu di mana suatu pemikiran atau pandangan yang menjurus ke arah kebaratan, cara hidup yang sistematik, perkembangan teknologi dan industri yang membangun. Modernism juga melihat perubahan dalam seni dan sastra, pemikiran dan pergerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalism agar sesuai dengan keadaan-keadaan semasa yang dianggap moden. Tokoh-tokoh falsafah mempunyai dua orang. Yang pertama, Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sehingga 1900. Tokoh yang kedua iaitu James Joyce pada tahun 1882 sehingga 1900. Tokoh terhadap ideologi. Tokoh yang pertama, Friedrich Nietzsche merupakan seorang filsuf dan penulis Jerman. Beliau merupakan salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah falsafah barat. Beliau juga terkenal dengan penulisannya yang banyak mengkritik dalam aspek budaya, agama dan falsafah barat pada masa hidupnya. Karya beliau iaitu Das Spuk Zarathustra membangunkan konsep manusia ideal yang boleh menjangkau konsep moral tradisional. Pandangan tokoh kedua pula iaitu James Joyce merupakan penulis Irlinda. Karya terkenalnya ialah Ulysses, dianggap sebagai karya sastra paling kompleks dan inovatif dari abad ke-20. Karya-karyanya bertemakan identiti, agama, seksualiti dan hubungan manusia dengan masyarakat dan sejarah. Gaya penulisan beliau yang bersifat eksperimental dan kompleks telah memberikan sumbangan penting dalam perkembangan sastera moden dan mempengaruhi banyak penulisan lain. Ciri-ciri modernisme. Ciri-ciri yang pertama ialah mengangkat konsep rasional iaitu mengagungkan konsep berfikiran secara bebas, menggunakan konsep empirikal dan kajian saintifik melalui eksperimentasi, panduan kehidupan untuk menggantikan konsep pegangan kepada agama. Seterusnya, ciri yang kedua ialah ilmu, pengetahuan dan teknologi. Mengamalkan konsep realisasi dan tidak menganggap bahawa sesuatu agama itu betul tanpa bukti. Setiap perkara yang dinilai memerlukan bukti dan perkara yang tiada bukti dianggap sebagai tidak benar. Ciri-ciri yang ketiga pula ialah berkonsep universal. Penyebaran ideologi ini adalah secara meluas kerana mereka yang mengamalkan ideologi ini merasakan modernisme merupakan pemikiran yang betul serta tepat. Ciri yang terakhir ialah berfikiran anthropocentrisme, menganggap bahawa manusia zaman modernisme adalah baik berbanding zaman-zaman sebelumnya. Berlakunya pembangunan daripada segi sosial, ekonomi, politik dan agama selepas kejatuhan institusi gereja. Pembangunan pemikiran ini kerana hak kebebasan yang berjaya dicapai membantu kepada pembangunan. Kumpulan yang terpengaruh dengan modernism. Antara kumpulan yang terpengaruh dengan modernism ialah industri fashion. Dunia fashion sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Industri fashion ialah konsep perniagaan yang paling meraih pulangan lumayan buat masa ini. Mereka perlu lebih mendampingi industri fashion bagi lebih memahami akan kehendak pasaran. Untuk maju dalam bidang fashion, kita perlu mengikuti trend global serta semangat meningkatkan pencapaian diri. Selain itu, industri sukan juga terpengaruh dengan modernism. Kebanyakan syarikat sukan menyokong barangan luar negara dengan mengimport barangan sukan daripada luar negara seperti Nike, Adidas dan Puma. Peraturan dan undang-undang diubah menjadi lebih longgar agar bersesuaian dengan semua masyarakat tanpa mengira jantina. Ideologi modernism mempunyai pro dan kontranya yang tersendiri. Antara pronya adalah seperti dalam industri fashion pakaian. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam reka bentuk pakaian didorong oleh pendekatan modernism. Penggunaan bahan pintar, pencetakan 3D dan teknologi pakaian adalah contoh yang dapat membawa kepada pengalaman fashion yang lebih dinamik dan inovatif. E-dagang dan media sosial menyediakan pengaksesan yang lebih mudah untuk menyebarkan trend terkini
dengan lebih cepat dan membolehkan pereka-pereka fashion yang baru dapat berkembang. Pendekatan moden dan idea fashion sementara atau fast fashion sering menyokong pengurangan pembaziran. Beberapa perniagaan menggalakkan pembaikan pakaian dan program pengitaran pakaian untuk meningkatkan kebolehgunaan. Selain itu, dalam industri sukan, dengan peningkatan populariti sukan dan kecenderungan untuk menjalani gaya hidup yang sihat, terdapat peluang perniagaan yang baru dalam industri fashion sukan dan alatan sukan. Sukan mempromosikan kesedaran kesihatan dan kesejahteraan kepada orang ramai. Pakaian sukan yang selesa dan bergaya boleh mendorong orang untuk menjadi lebih aktif. Modernism juga mempunyai kontranya yang tersendiri. Seperti dalam industri fashion pakaian, penerapan modernism dalam industri fashion menyebabkan model fast fashion telah berkembang dengan cepat, yang menyebabkan orang ramai membeli dengan mudah dan membuang pakaian dengan cepat. Penggunaan bahan kimia dalam proses penghasilan tekstil moden boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan kesan negatif terhadap kesihatan dan kesejahteraan manusia. Dalam industri sukan, bahan teknikal dan kimia yang digunakan dalam alatan sukan boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, terutamanya jika bahan-bahan tersebut tidak dikita semula dengan betul. Pakaian pintar dan alatan sukan yang terlalu bergantung kepada teknologi boleh membawa risiko kesihatan jika terdapat gangguan atau kegagalan teknologi semasa aktiviti sukan. Trend fashion sukan berubah dengan pantas menyebabkan tekanan untuk membeli alatan baru boleh membawa kepada pembaziran dan pemakaian impulsif. Antara isu semasa yang berkait dengan ideologi modernisme ini adalah yang pertama, setiap orang pada zaman kini dah boleh mengenakan pakaian yang berfashion mengikut kesesuaian dan keselesaan mereka. Namun terdapat segelintir daripada mereka yang lebih cenderung untuk mengenakan pakaian yang lebih mengikut kepada budaya barat berbanding dengan budaya timur. Bagi isu kedua pula adalah fashion terkini dalam pemakaian ini dia lebih cenderung dalam kalangan golongan muda yang mereka lebih tertarik untuk mengenakan pakaian yang berjenama terkenal, contohnya seperti Nike, Adidas dan juga Puma. Manakala isu ketiga pula adalah ramai orang pada zaman kini mereka sanggup mengeluarkan duit yang banyak bagi membeli pakaian-pakaian yang mahal dengan kepercayaan pakaian tersebut mempunyai kualiti dari segi corak dan juga material yang telah digunakan. Dapat beberapa cadangan penyelesaian bagi isu-isu yang telah saya sebutkan tadi. Dan cadangan penyelesaian ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu dari segi rukun negara, dari segi falsafah sejahtera dan juga falsafah kebangsaan. Cadangan penyelesaian dari segi rukun negara bagi isu pertama adalah membina asas sahsia yang terpuji dalam diri setiap insan agar pengaruh buruk budaya luar dapat dibendung dari mula. Manakala bagi isu kedua pula adalah mengutamakan aspek kesopanan dalam pemakaian supaya masyarakat tidak mudah terikut dengan anasir luar. Bagi isu ketiga pula adalah melahirkan individu berkemahiran menghasilkan produk berkualiti tanpa menggunakan material atau bahan yang memerlukan kos yang tinggi. Cabaran penyelesaian dari segi falsafah sejahtera pula bagi isu pertama adalah mempunyai kesedaran tentang baik dan buruknya untuk mengikuti fashion pemakaian daripada luar. Bagi isu kedua adalah menyedari tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk sentiasa bersikap prihatin dan peka terhadap masyarakat lain. Manakala bagi isu ketiga pula adalah kita kena mengutamakan tanggungjawab serta keperluan dalam melakukan sesuatu perbelanjaan. Cadangan penyelesaian dari segi falsafah kebangsaan pula bagi isu pertama adalah memberikan pengenalan kepada masyarakat kita tentang impak positif dan juga impak negatif kemasukan budaya luar dalam negara kita. Manakala bagi isu kedua pula adalah menghasilkan produk yang lebih berkualiti sebagai satu pilihan untuk masyarakat di negara kita sebagai kaedah menghapuskan fashion dari budaya luar. Manakala bagi isu ketiga pula adalah pengusahaan pakaian yang berkos rendah tetapi berkualiti agar pakaian
terjaga dan masih mengikuti corak rekaan yang terkini. Akhir sekali, secara kesimpulan, pakaian merupakan elemen penting yang menggambarkan budaya sesuatu masyarakat. Apabila memperkatakan tentang fashion dan dalam pakaian, ia tidak hanya dilihat dari sudut pandangan barat, malah harus melibatkan sistem setempat yang mempunyai asas budaya tersendiri. Keinginan untuk bergerak bersama fashion dan sentiasa bergaya telah meningkat dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Berdasarkan dari kesan arus pemodenan, kemasukan trend fashion dari luar yang dikatakan lebih terkini dan moden serta selesa dikatakan mengancam pakaian tradisional dalam sesuatu masyarakat. Sekian, terima kasih.